الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما بعد. الحمد لله الحمد لله Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ni masih lagi dalam bulan Ramadan, kita nak sambung balik pengajian kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi insya-Allah untuk pengajian kita kali ini dan hari-hari yang berikutnya, kita akan cuba skip lah yang mana yang boleh kita skip. Kita nak skip sikit lah. Ada kadang-kadang perbincangan dia ni terlalu panjang lebar, supaya kita lebih banyak topik yang kita boleh yang boleh kita mengaji lah. Kadang-kadang ada setengah topik tu kita tak perlu tahu semua lah. Tak perlu tahu semua, sebab kita bukan nak beri fatwa ni untuk pengamalan. Kalau nak beri fatwa kena tahu semua, tapi untuk pengamalan memadai, sebab setiap daripada tajuk kita akan ambil yang penting, kemudian kita akan pindah kepada tajuk yang berikutnya. Sebab insya-Allah tak ada periksa, insya-Allah. Periksa tak ada. Jadi dia lebih kepada kita nak belajar, nak mengetahui, nak mengumpul maklumat tentang hukum hakam syarak. Jadi insya-Allah hari ni kita sampai kepada muka surat tanggungjawab pengusaha pada muka surat 1558. Tanggungjawab pengusaha ni kita baca dah sikit. Tanggungjawab pengusaha, pasal kita cerita tentang bab pelaburan, al-qirat ataupun orang panggil mudharabah. Jadi bila sebut kata mudharabah, pelaburan, ada orang yang buat kerja, ada orang yang melabur, ada orang yang buat kerja. Apakah tanggungjawab orang yang buat kerja? Dia menerima modal, dia menerima dana daripada pelabur supaya dia buat kerja. Jadi apa tanggungjawab dia? Mesti ada tanggungjawab dia. Dia tak keluar modal. Pengusaha ni dalam konsep pelaburan dia mesti tak keluar modal. Kalau dia juga keluar modal, kita tak boleh panggil konsep tu konsep pelaburan. Kita kena panggil konsep syarikat ke, kalau masing-masing ada keluar modal. Syarat dia kalau nak diberi hukum pelaburan, mesti modal datang daripada satu pihak. Satu pihak lagi menerima modal untuk diusahakan. Barulah kita boleh bahagi cara konsep al-qirat ni atau konsep mudharabah. Baru boleh bagi, baru boleh akad dengan cara itu. Dia sekarang ni akad kita mempengaruhi konsep tersebut. Yang berlaku hari ni, zaman mutaakhir ni, dia jadi berlaku banyak pelanggaran lah. Satu pelanggaran disebabkan kerana orang tak tahu sebenarnya dia sedang pakai konsep apa, akad apa dia sedang gunakan. Sebab tu jadi macam caca marba lah, jadi bercampur. Sekarang ni kita nak guna akad apa? Kalau kita contoh, kalau kita makan dekat restoran, kita guna akad apa?
beli satu benda tak ada. Nak panggil jual beli satu benda yang tak ada, yang kata tempahan, kita bagi tempah lah. Nasi goreng kampung satu, nasi goreng kampung tu ada ke belum? Tak ada. Bila tak ada, boleh tak kita guna akad jual beli? Boleh tak kita nak sekarang ni benda tak ada, boleh tak menjual barang yang belum ada? Dia terikat dengan terma dan syarat jual beli, barang mesti ada, boleh jual. Baik, jadi kita pakai konsep apa sebenarnya? Nasi goreng kampung satu dia pergi buat nasi goreng kampung. Kalau nak guna konsep apa yang kita mengaji itu bai'us salam. Bai'us salam ni jual beli tempahan. Bai'us salam ni salah satu kriteria bai'us salam ni, Allah Ta'ala mudahkan umat supaya kita boleh beli barang yang belum ada. Namanya bai'us salam, jual beli tempahan. Maknanya sekarang ni rak tak ada lagi, almari tak ada lagi. Macam mana kita nak buat jual beli barang yang tak ada? Sebab tu dikatakan bai'us salam ni salah satu macam rukhsah lah, kelonggaran melalui tempahan. Kita bagi duit, saya dahulukan duit ini, berapa harga almari kamu boleh buat kepada saya? Almari bentuknya gini, sifatnya begini, lacinya ada 3, kemudian dia ada cermin, dia boleh buka kat sini, macam disifatkan. Berapa ringgit awak boleh buat? Dia kata 1,500. 1,500. Ini saya beri dahulukan 1,500 kepada awak, untuk awak buat saya satu almari yang sifatnya macam ni, dan awak serah kepada saya sebelum raya ni. Maka itu panggil bai'us salam. Sah, barang tak ada lagi tapi jual beli dah berlaku. Tak apalah, atas nama bai'us salam. Bai'us salam. Tapi bai'us salam ada terma dan syarat. Bai'us salam mesti kena bagi modal penuh. Kalau bagi modal separuh, itu orang tak panggil sebagai bai'us salam. Kalau nak guna lah, kalau nak guna bai'us salam, ada terma dan syarat dia. Modal tak boleh bagi sikit. Siapa bagi sikit, dia buat tempahan, saya bayar separuh dulu, itu bukan bai'us salam. Tak boleh. Bai'us salam modal kena beri penuh. 1,500 tadi, sekali ngupah dia 1,500. Ini 1,500. Jadi sebab itu kita kena tahu setiap satu hukum yang berjalan dalam hidup kita, kita kena tahu ini nak diturunkan pada hukum apa. Yang itulah yang selalu menjadi perbincangan para ulama. Hari ini banyak muamalah ini kita nak pakai jual beli ke, mesti mematuhi terma dan syarat jual beli. Bai'us salam ke? Bai'us salam contohnya tak boleh untuk nasi goreng tadi, tempah. Nasi goreng kampung satu, puasa-puasa ni cerita nasi goreng pula lah. Baik. Nasi goreng satu, tempah. Ini pakai apa ni? Saya bayar duit terus. Bai'us salam. Tak boleh. Sebabkan bai'us salam tak boleh berlaku kepada barang yang dimasak. Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Satu-satu kena cek. Dia tak terpakai. Barang yang kena bakar dengan api tak boleh dijadikan bai'us salam. Tak boleh. Nak beli beras boleh. Bai'us salam boleh beras, tempah. Saya nak awak siapkan saya beras basmati sekian 500 kilo yang awak beri kepada saya pada sekian bulan. Nah duit. Tak apa, boleh bai'us salam. Barang tak ada lagi. Mana yang kata orang jual pre-order boleh. Betul dah tu. Kalau bagi duit dulu, bagi duit penuh. Berapa barang ni? Barang ni tak ada stok. Jadi saya nak jual secara pre-order, bai'us salam lah. Tapi mesti bayar full. Tinggal lagi nipu. Kalau kena tipu, nampak macam mana zaman sekarang ni, zaman yang kita telah dibalakan dengan kefasikan. Wassalam lah.
Mana saya bagi penuh, nanti dia buat lari duit. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Zaman sekarang, itu zaman. Itu zaman dah berlalu. Zaman orang panggil ammatul balwa. Kita ni dah terlalu umum sangat kefasikan manusia mudah untuk menipu. Nak macam mana? Kalau tak berani, jangan jual lah bai'us salam. Tapi itu bai'us salam boleh, pre-order boleh. Bai'us salam pada barang-barang yang boleh untuk didatangkan secara tangguh. Kecuali jual beli emas, tak boleh jual beli pre-order. Sebab emas ni dia adalah item ribawi, disangkut kat situ pula. Dia item ribawi, item riba. Saya nak order emas, nak duit, tak boleh. Sebab beli emas dia ada masalah pula di situ. Dari segi barang itu adalah barang ribawi yang tak boleh ditangguhkan penyerahannya. Tak boleh pre-order emas, tak boleh. Ini berapa emas ni saya? Berapa ribu? 2,000. Nah, saya bayar 2,000. Bila boleh datang? Nanti minggu depan. Riba. Dia mesti penyerahan emas, bayar dan serah dalam majlis. Untuk emas, beli benda lain insya-Allah tak ada masalah. Emas, bayar dan serah mesti berlaku dalam majlis. Baik. Jadi kalau jual beli tadi, beli nasi goreng tadi, tuan-tuan, mungkin kita boleh buat macam mana? Seolah-olah macam kita berjanji saja, kita buat permintaan. Buat nasi goreng kampung satu, dia pun buat. Bila dia buat, lepas tu orang tu pun nak mari serah kepada kita. Jadi waktu dia serah tadi ke kita tu, barulah di situ dia dah siap. Barulah di situ seolah-olah dijual kepada kita. Nanti kita bayar. Kita nak makan dulu, nanti kita bayar. Jadi penyerahan tu dah boleh jadi bai'ul mu'aqqad, jual beli serahan macam tu saja. Dengan qasad, bukan beri makan saja tu, beri untuk jual. Walaupun tidak ada ijab dan qabul, tak ada masalah. Beli sesuatu bayar lambat, ini tidak ada masalah. Mungkin kita boleh andaikan hukumnya turun di situ. Ataupun boleh pakai hukum apa lagi kalau nak pakai? Order makanan ni boleh boleh pakai apa lagi? Maknanya mungkin kita boleh kata tadi situasi ni nak selesaikan, kita hanya tempah tu sebenarnya kat situ tak akad lagi. Belum makan, saya nak makan nasi goreng kampung, dia pun buat. Tapi ada implikasi dia. Apa implikasi dia? Lepas dia masak-masak nasi goreng, tiba-tiba kita tak nak. Saya tak nak. Boleh tak untuk dia tak nak? Boleh, sebab tak berlaku jual beli lagi. Nampak? Dah, itu maksudnya dia dah siap masak. Saya tak nak. Dah tadi awak tempah, itu saya bawa berjanji. Maknanya dia berdosa dari segi tidak menunaikan janji. Sebab setiap akad mesti ada kesan akad. Orang kalau dah jual beli, dah bertukar jual beli, dia tak boleh rujuk balik kan? Tak boleh. Tiba-tiba saya tak nak lah, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau yang baru tempah, mana implikasi dia kat situ, boleh lah. Kalau belum kata-kata saya tempah tadi bukan akad lagi, maknanya boleh dah lepas orang tu siap masak. Boleh pula dia kata saya tak nak. Boleh, sebab belum lagi berlaku jual beli. Jadi nak tentukan benda ni yang susah ni. Dalam muamalah kita yang macam-macam jenis sekarang ni, nak tentu ni nak pakai muamalah apa. Baik, sekarang ni kita nak cerita tanggungjawab pengusaha. Kalau kita nak guna konsep pelaburan, apa tanggungjawab pengusaha? Kita bagi dia duit, suruh dia niagakan sesuatu, apa tanggungjawab, apa yang perlu dia buat? Okey, bismillah. Boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggungjawab pengusaha. Pengusaha bertanggungjawab melakukan semua kerja yang perlu bagi menjayakan pelaburan. Ini adalah jika kerja-kerja tersebut mengikut kebiasaannya dilakukan oleh pengusaha atau menjadi amalan di kalangan ahli perniagaan melakukannya sendiri. Ini tanpa mengira walaupun pengusaha sendiri tidak biasa melakukannya.
Sekiranya pengusaha mengupah seseorang untuk melakukan kerja yang kebiasaannya dulu dilakukannya sendiri, upah tersebut perlu dibayar daripada wangnya sendiri dan bukan daripada wang pelaburan. Jika pengusaha meletakkan syarat pelabur perlu memberi upah kepada pekerja tersebut dan ia akan diambil daripada wang pelaburan, kontrak tersebut tidak sah. Ini kerana syarat ini bercanggah dengan tuntutan kontrak pelaburan, iaitu menurut kontrak pelaburan, kerja perlu dilakukan oleh pihak yang tidak melapor. Sementara bagi kerja yang kebiasaannya tidak perlu dilakukannya sendiri, pengusaha boleh mengupah seseorang untuk melakukannya dengan membayar menggunakan wang pelaburan. Ini kerana kerja-kerja tersebut adalah sebahagian daripada keperluan perniagaan dan untuk kepentingannya. Amalan kebiasaan juga tidak mewajibkan pengusaha melakukannya walaupun dia biasa melakukannya sendiri. Walau bagaimanapun, sekiranya pengusaha melakukan sendiri kerja tersebut, dia dikira melakukannya secara sukarela. Dia tidak dibenarkan mengambil upah menggunakan wang pelaburan. Ini kerana dengan mengambil upah, dia telah mengupah dirinya sendiri dan ini tidak dibenarkan. Jadi kata pengusaha bertanggungjawab melakukan semua kerja yang perlu bagi menjayakan pelaburan. Orang serah modal ke dia, jadi memang dia lah kena buat kerja. Dia lah. Ini adalah jika kerja-kerja tersebut mengikut kebiasaannya dilakukan oleh pengusaha atau menjadi amalan di kalangan ahli perniagaan melakukannya sendiri. Ini tanpa mengira walaupun pengusaha sendiri tidak biasa melakukannya. Baik, sekiranya pengusaha mengupah seseorang, ni nak cerita asalnya orang yang menerima modal ni dia sendiri buat kerja, itulah tu standardnya lah, dia sendirilah. Sebab dia nak ajarkan ambil nanti keuntungan, dia ada bahagian peratus kan, dan dapat 30% daripada keuntungan kan, gitu akad laporan ni gitu. Ni duit saya bagi saya bagi ke awak duit ni untuk awak laburkan duit ni, dan 50% keuntungan untuk saya, 50% untuk awak. Dia tak boleh gaji kan, dia tak boleh, dan RM1,000 sebulan. Itu bukan akad pelaburan, salah kontrak gitu. Bagi duit, lepas tu kita kata saya bagi awak RM1,000 sebulan, awak negakan, itu lain, itu bukan pelaburan. Itu jadi upah. Kalau kita nak guna konsep yang peratus ni, keuntungan akan dibagi 30 dan 70%. Contohnya 30% yang awak, 70% yang saya, ataupun 50%. Mesti dia peratus, dia kata mesti dibahagi secara juz'iyah, bahagian, bukan diberi secara kemiyah. Kemiyah ni 1,500 tak boleh, 2,000 sebulan tak boleh bagi gitu kalau pelaburan. Kalau ada orang buat skim pelaburan, tiba-tiba dia tawarkan kita duit, itu tak betul. Dia mesti peratus, 13%, 14% daripada keuntungan. Betul. Kemudian sekiranya pengusaha mengupah seseorang untuk melakukan kerja yang kebiasaannya perlu dilakukannya sendiri, upah tersebut perlu dibayar daripada wangnya sendiri. Baik, bukan kata dia tak boleh upah orang lain. Dia terima modal tadi, pengusaha tu terima modal nak buat kerja ni lah. Kalau dia kata kerja tu sepatutnya dia boleh buat, tapi dia nak upah pada orang, bayaran upah tak boleh pakai daripada duit modal, tak boleh pakai daripada modal pelabur, pakai duit dia dulu, dahulukan duit dia. Mesti dia kena amanah dan dia. Ini kita bertanggungjawab. Jangan pakai duit modal, jangan cari modal, pakai duit sendiri untuk upah. Untuk urusan kerja yang memang tak boleh tidak untuk pelaburan, tak boleh pakai duit pelaburan. Tapi gaji pekerja yang diambil untuk bantu dia, itu mesti pakai duit sendiri. Baik, dan bukan daripada wang pelaburan. Jika pengusaha meletakkan syarat pelabur perlu memberi upah kepada pekerja, maknanya kalau pengusaha tadi waktu diterima duit pelaburan,
Dia kata boleh, tapi syaratnya saya akan ambil pekerja. Awak kena bayar pekerja. Kalau dia buat syarat gitu kepada pelabur, dia pula buat syarat kepada pelabur, saya boleh terima pelaburan, saya akan usahakan dapat keuntungan, tapi saya perlukan pekerja dan kita kena bayar pekerja ni pakai duit pelaburan. Dia buat syarat macam tu. Kita kena bayar pekerja tadi pakai duit pelaburan. Maka kontrak tersebut tak sah. Pada awal-awal lagi tak sah. Tak ada. Saya tak ada terima kontrak macam ni. Saya bagi duit pelaburan, kemudian pengusaha tu kata boleh, saya boleh dapatkan keuntungan, tapi syaratnya kita kena ada pekerja. Dan pekerja ni nak bayar macam mana? Kita kena pakai duit pelaburan bayar. Kalau ada persyaratan macam ni, tak sah. Boleh ambil pekerja, kamu bayar. Kamu yang bayar. Maknanya sebab itu asalnya kerja tu di bawah tanggungjawab dia. Pengusaha tanggungjawab, pengusaha keluar kerja. Kena carilah. Kalau dia terima untuk nak mengambil duit orang untuk dilaburkan, nak datangkan keuntungan, so dia kena bertanggungjawab pada kerja tersebut. Baik. Jika ini kerana syarat ini bercanggah dengan tuntutan kontrak pelaburan, iaitu menurut kontrak pelaburan, kerja perlu dilakukan oleh pihak yang tidak melabur. Kalau nak bayar gaji pekerja tu kena ambil daripada duit pelaburan, duit pelabur. Seolah-olah pelabur ni ada sangkut paut juga dengan kerja. Sebab kerja tanggungjawab pengusaha. Sementara bagi kerja yang kebiasaannya tidak perlu dilakukannya sendiri. Tadi cerita kerja yang dia boleh buat sendiri. Yang ni sementara bagi kerja yang kebiasaannya tak boleh dilakukannya, sepatutnya tak boleh dah, katanya tepatnya bukan tak perlu, tidak boleh dilakukannya sendiri. Ada kerja memang dari segi uruf dia ambil uruf ni, kerja mana dia buat seorang, orang labur suruh buat rumah ke buat apa kan, mana boleh buat seorang. Ada kerja memang dah nak buat kerja tu mana boleh buat seorang, mesti kena ada orang. Ni yang kedua ni, pengusaha boleh mengupah seseorang untuk melakukannya dengan membayar menggunakan wang pelaburan. Jadi ada dua jenis lah kerja tu. Ada kerja boleh buat seorang, yang ni kalau dia panggil orang juga bayar sendiri. Ada kerja memang kena bantuan orang, mana boleh kerja tu seorang. Okey, kalau ambil pekerja maka boleh guna duit pelaburan. Boleh. Dia bila guna duit pelaburan ni maksudnya tak pakai duit dia lah, pakai duit pelaburan, masuk dalam bisnes lah, duit syarikat lah. Okey, macam gitulah. Duit syarikat, duit modal lah, pakai duit tu buat bayar. Okey. Ini kerana kerja-kerja tersebut adalah sebahagian daripada keperluan perniagaan. Maknanya masalah perniagaan, bukan masalah pengusaha. Dia beza. Kalau tadi dia patutnya dia boleh buat kerja, tapi pandai-pandai dia ambil pekerja suruh tolong dia, jadi duit modal tak boleh keluar untuk masalah kamu, masalah kepentingan dia nak santai, dia nak kerja rehat, tak boleh. Tapi kalau kerja tu memang perlu kepada pekerja, tak apa, sebab ini bukan masalah dia, tapi masalah perniagaan, kita nak untung kan. Pasal tu boleh. Walau bagaimanapun, sekiranya pengusaha melakukan sendiri kerja tersebut, baik, sekarang ni ada kerja sepatutnya kena 5 orang buat, tapi tiba-tiba pekerja tu buat seorang, pengusaha tu buat seorang. Ini apa dia orang panggil? Ini lagi bagus lah kan? Ini lagi menjimatkan kos lah. Betul tak? Kerja tu sepatutnya buat 5 orang, tapi dia buat seorang je. Maka ini orang panggil sukarelawan mutatawwil. Boleh tak dia kata memandangkan kerja ni patutnya 5 orang, tapi saya buat seorang, jadi saya kena ambil gaji daripada modal gaji 5 orang. Boleh tak? Tak boleh.
Sebab apa? Kalau dia ambil juga dia modal gaji untuk 5 orang, berarti itu orang panggil konsep dia buat kerja, dia upah diri dia sendiri. Mana ada orang mengupah diri dia? Jahit-jahit baju, ambil duit. Ini diri saya, ini upah saya. Mana ada upah untuk diri sendiri? Jadi dia tak boleh ambil gaji yang diandaikan kalau diupah orang sepatutnya kena bayar gaji. Tapi saya nak buat seorang dan saya nak ambil duit modal tersebut sebagai gaji untuk saya, tak boleh. Memang dia tak ada gaji dah. Dia memang confirm tak ada gaji dah, sebab dia akan dapat daripada juz'iyat, bahagian keuntungan yang telah disepakatkan dalam akad. Baik. Bilakah pengusaha memperoleh keuntungan? Okey. Memang betul kena tengok apa ni perniagaan tu apa lah. Betul. Biasakan tanggungjawab dia. Ya. Kena tengok mana bila berakad, mana ni perniagaan ni macam mana kan? Perniagaan yang boleh buat seorang ke atau memerlukan kepada bantuan? Skill orang lain. Ya. Kepakaran. Betul. Kita bayar perniagaan tu satu perkara yang macam dia pandai mesti lah buat barang. Okey. Dia niaga bagi labur dia untuk buat barang. Okey. Jadi buat orang lain buat. Boleh. Kalau benda tu memang perlu kepada orang lain. Boleh? Tapi kalau macam tukang jahit, kita bayar dia melabur kat syarikat yang dia menjahit. Okey. Dia tak boleh kalau buat orang lain buat. Tak boleh. Kalau kerja tu dia boleh buat sendiri. Dia nak upah orang lain boleh, dia pakai duit dia. Bukan kata tak boleh. Dia pakai duit, jangan pakai duit modal. Pakai duit sendiri ni rugi kan? Rugilah. Cuma mungkin dia kata kalau sebab dia kan ikut peratus. Bila peratus ni lagi tinggi hasil, maka akan lagi tinggi keuntungan. Mungkin kalau orang kerja situ dia tak kisah. Dia tak kisah buat keluar duit untuk bayar gaji. Sebab apa? Kita nak dapatkan banyak ni. Kita nak dapat banyak hasil, maka keuntungan saya nampak dah. Pelabur kata 50%. Oi, banyak tu. Ni kerja dia kerja cari duit macam tu, fikir macam mana. Lagi banyak hasil, lagi banyak keuntungan sebab 50% tu. Dia dah kira setiap kali dia buat kerja dia kira. Kalau 1 juta 500,000, 2 juta 1 juta. Lagi banyak lah. Tak ada masalah kalau dia mampu gitu. Kalau dia kata dia boleh kerja tu patutnya dia buat seorang, tapi pasal dia nak banyak hasil, masa itulah dia upah orang. Penjahit memang asal dia boleh jahit, tapi nak banyak kan. Raya ni jahit baju raya, kalau ikut terhad lah, tinggal berapa je boleh jahit kan. Tapi sebab raya punya pasal import, tapi dia bayar. Tak apa, nanti 50% tu dia ada. Baik. Bilakah pengusaha memperoleh keuntungannya? Setelah pengusaha menerima modal, menggunakannya dalam jual beli dan kemudiannya memperoleh keuntungan, dia hanya berhak mengambil bahagiannya setelah semua modal dan keuntungan yang diperoleh. Ini adalah pendapat yang paling kuat asal. Ini adalah setelah semua barangan yang dijual dan modal diperolehi semula dalam bentuk tunai. Kemudian pelabur dan pengusaha akan memperhatikan keuntungan setelah modal pelaburan diasingkan. Langkah ini perlu kerana kerugian mungkin berlaku sebelum untung dialihkan. Jika ini berlaku, kerugian akan ditampung oleh keuntungan kerana keuntungan dalam perkongsian ini berperanan menjaga modal. Walau bagaimanapun, hak pengusaha dalam keuntungan tersebut telah disahkan. Dengan ini, jika pelabur merosakkan modal pelaburan atau mengambil semula modal sebelum penagihan untung dilakukan, pelabur perlu membayar bahagian keuntungan yang sepatutnya diterima oleh pengusaha. Jika pengusaha meninggal dunia sebelum penagihan dilakukan, bahagiannya akan diperolehi oleh warisnya. Baik, setelah pengusaha menerima modal, menggunakannya dalam jual beli dan kemudiannya memperolehi keuntungan, dia nak kata dia terima modal dan dia telah cairkan modal tersebut dalam urusan jual belilah.
apa-apa saja perniagaan lah. Kemudian dia pun dapat untung lah, perniagaan tu dapat untung. Berarti keuntungan tu ada bahagian dia, betul tak? Ada dah bahagian dia. Kalau kata akad 50%, setiap kali dapat untung memang ada 50% kat situ. Jangan bimbang lah. Setiap kali dapat untung ada 50%. Untung lah ni bukan modal ni untung lah ni, ada 50%. Maka dia kata dia hanya berhak mengambil bahagiannya sahaja setelah semua modal dan keuntungan diperolehi. Ini adalah pendapat yang paling kuat azhar. Maksudnya dia hanya berhak mengambil bahagiannya setelah semua modal dan keuntungan diperolehi. Maknanya ni pandangan pertama. Bila kita boleh guna dapat ambil untung? Pengusaha bila start dia boleh merasai bahagian dia pada keuntungan selepas dapat modal balik. Ini pendapat yang azhar. Maksudnya dapat modal balik, barulah dapat, kemudian dapat modal, nampak dah modal. Dan juga yang kedua, bahagian setelah semua modal dan keuntungan diperolehi, dah dapat betul-betul untung, baru boleh ambil. Main selepas modal kembali, untung ada, baru boleh ambil keuntungan. Baik, ini pandangan yang azhar. Jadi kat mana muqabil azhar dia? Iza hasala ribi fil qira' fa inna la yamliku hissatan min ribi mujarrad li'annahu qad yahsul khasarah ba'da zuhur. Aywa. Jadi maksudnya kat mana muqabil azhar? Muqabil azhar, pandangan yang berlawanan dengan pandangan yang azhar lah. Maknanya dapat je untung, ambil selalu. Gitu. Itu muqabil azhar lah. Tak tunggu dulu sekarang ni ada rugi tak, buat kira-kira dulu. Kira-kira dulu modal ni. Bukanlah dapat modal tu semua, maksudnya berkira-kira dulu pasal modal ni ada untung ke, ni ada rugi ke tak. Ataupun yang pandangan muqabil azhar ni, untung je tanpa kira lagi, tanpa tengok dulu macam mana status modal. Tapi ni dah tahu dah ni adalah untung 50% ambil. Asal untung sikit je 50, ambil 2 ambil 25. Untung 5,000, 2,000 setengah. Untung 10,000, 5,000. Itu muqabil azhar. Al-azharnya tak, dia kena bukan setiap naik muncul je untung dia terus ambil. Tak. Kena pastikan dulu saluran dia. Maknanya pastikan dulu macam mana keadaan, supaya dia tak nak kadang-kadang dia kata kerugian tu ada ketika untung nampak, rupanya ada kerugian pada modal yang kena tampung daripada untung. Segala kerugian dalam bisnes modal ni kena tampung kat mana? Tampung kat modal. Tampung kat modal, tampung ikut untung. Jangan kira nampak je untung ni untung kan. Hasil dah pastikan dulu modal tu dah clear. Sebab kalau ada kekurangan, kecacatan pada modal, kena ambil untung ni tampung. Jadi muqabil azhar tak payah tunggu, tak payah tengok hak mana untung tu terus. Maksudnya pandangan yang azhar ni lebih menyelamatkan situasi lah. Pasal tu dia kata, disebut di sini kadang-kala qad yahsulul khasarah ba'da az-zuhur. Ni kata Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad. Kadang-kala kerugian tu datang selepas munculnya untung. Nampak untung, cek dekat modal banyak rugi, ni tak settle, ni banyak rugi. Jadi tampung dulu. Yang transaksi lain. Ya. Sebab itu muqabil azhar ni satu pandangan yang boleh pakai dalam keadaan terdesak lah. Nak pakai duit, awalnya ada keperluan duit, untung dah ada tapi tak kira betul-betul lagi. Muqabil azhar kata setiap untung dia ada bahagian 50%. Dia ambil tu berdosa tak? Tak berdosa, sebab hak dia ada. Dia kira gitu. Berdosa ke tak berdosa tu ceritanya kan. Pengusaha ni bila dia tengok ada untung dah, cuma dia nak ambil, boleh ke aku ambil ni? Tak kira molek-molek lagi yang dekat modal ni kan. Boleh atas dasar memang betul itu kok mana pun memang ada bahagian dia. Cuma tak cermat.
Cermatnya dia tak buat begitu. Cermatnya dia kira dulu betul-betul supaya baru nak pastikan modal tidak ada kerugian. Kalau tidak, kena cover, kena tutup dengan keuntungan. Okey. Jadi sebab tu dia kata ini adalah setelah semua barang yang berjaya dijual dan modal diperolehi semula dalam bentuk tunai, kemudian pelabur dan pengusaha akan membahagikan keuntungan setelah modal pelaburan diasingkan. Maknanya ini pandangannya Azhar sampai begitu. Tak boleh ambil untung celah-celah gitu je. Sambil-sambil meniaga ni, ni bahagian saya di sini saya ambil. Tak boleh. Tapi muqabil Azhar boleh. Muqabil Al-Azhar tu boleh. Tapi pandangannya Azhar tak boleh. Mesti kena clear semua dulu untung ni. Dia tu balik dibalikkan jadi wang tunai, dia kata. Sekarang modal, nampak dah modal tadi. Dibalikkan ketika itu dah bagi pula. Mana 50%? Berapa 5%? Okey, baru ambil. Baru guna. Langkah ini perlu kerana kerugian mungkin berlaku sebelum untung diagihkan. Jika ini berlaku, kerugian akan ditampung oleh keuntungan kerana keuntungan dalam perkongsian ini berperanan menjaga modal. Tak ada bateri ke je ni? Modal bateri habis. Modal bateri tak ada. Modal bateri habis. Bateri ada bateri. Bateri pun lemah, orang lagi lah lemah. Bateri pun terkesan Ramadan. Bismillah. Boleh, okey. Walau bagaimanapun hak pengusaha dalam keuntungan tersebut telah disahkan. Dengan ini, jika pelabur merosakkan hak-hak, bukan kata kelayakan hak untuk ambil Al-Azhar kata tak boleh ambil kan. Mereka setelah kira semua dah dapat, semua dah modal, dah untung dah nampak, dah bagi berapa, baru boleh ambil. Tetapi hak dia pada keuntungan dah ada. Hak-hak, dia panggil hak. Hak ni, bukan semua hak itu boleh dimiliki. Dia berhak tapi bukan semua hak boleh dimiliki. Hak ni dipanggil hak tapi tak boleh ambil lagi, tapi hak dah ada. Jadi apa implikasi dia? Dia kata hak pengusaha dalam keuntungan telah disahkan. Dengan ini, jika pelabur merosakkan modal pelaburan atau mengambil semula modal sebelum pengagihan untung dilakukan, pelabur perlu membayar bahagian keuntungan yang sepatutnya diterima oleh pengusaha. Tiba-tiba dah dapat dah, untung dah ada, tiba-tiba pelabur buat onar. Kalau bahasa kasar buat tai dia panggil. Tiba-tiba dia nak cancelkan semua. Dia dah nak cancelkan, betul dia nak ambil, dia kira kata saya tak jadi. Saya tak jadi. Sedangkan keuntungan dah ada. Sebahagian keuntungan tu hak saya memang dah ada kat situ, cuma hari tu saya tak boleh ambil. Ataupun ada dah sesuatu yang pelabur buat sampai dia menjejaskan modal dan menjejaskan keuntungan tu. Adalah tiba-tiba ada benda-benda kan. Contohnya aset-aset pelabur ni tiba-tiba dirampas ke semua orang. Jadi orang tanya mana aset dia? Antara aset dia adalah pengusaha yang sedang diusahakan. Aset dia semua dirampas. Dalam banyak-banyak aset dirampas tu ada keuntungan si pengusaha yang dah naik dah, yang dah muncul. Tu kena cover balik, kena ganti. Itu hak. Maknanya tidaklah kata kalau keuntungan dah ada, tidaklah kata bila benda tu dah hilang
maka hilanglah hak dia ada. Maknanya pelabur perlu ganti kat dia. Dia kata dah, itu dah ada untung, cuma saya tak boleh ambil. Saya tak boleh ambil kerana al-mu'tamad ni, itu pengusaha yang faqihnya, yang alim. Kerana mu'tamadnya bahawasanya duit tu saya tak boleh ambil lagi sebab tak kira lagi. Tapi pelabur telah buat onar, dia ada masalah, semua harta dia dirampas, kan? Maka pada ketika itu tak apa, tapi hak pengusaha tetap ada sebab keuntungan dah ada, mesti digantikan. Dengan dia kata apa? Jika pengusaha meninggal dunia, ini implikasi hak tadi. Jika pengusaha meninggal dunia sebelum pengagihan dilakukan, bahagiannya akan diperoleh oleh waris. Sebab apa? Ayah saya bukan sedang bekerja, ayah saya dah ada untung, kata waris pengusaha. Ayah saya ada dah, tak ada untung ke pasal ayah saya buat kerja tu? Dah ada untung. Maknanya bila dia ada hak dan orang yang punya hak meninggal dunia, maka dia boleh diwarisi. Ini implikasi dia. Boleh anak-anak waris ni boleh. Itu dah ada untung, cuma ayah tak sempat ambil. Turun ke siapa? Turun ke waris. Faraid lah, jadi faraid. Penurunan nilai modal. Ni penurunan nilai modal ni. Penurunan nilai modal ni secara ringkas lah. Penurunan nilai modal ni tiba-tiba contoh modal tu adalah emas ke apalah. Tiba-tiba sebelum start kerja dilakukan, ada berlaku penurunan modal. Asal diberi nilai lain, tapi tak ada buat kerja lagi, tiba-tiba jatuh, nilai modal tu jatuh. Siapa akan ganti? Siapa akan top up? Dia kata pelabur. Jangan salahkan pengusaha. Jangan salahkan apa? Pengusaha. Tapi kalau kerja telah dilakukan, tiba-tiba berlaku penurunan modal, maka ketika ni bukan pelabur, tapi nanti boleh ambil daripada modal syarikat. Maknanya modal syarikat yang maknanya bukan pelabur gantilah. Bukan pelabur ganti. Kalau kerja dah berjalan, bukan pelabur, tapi akan diambil dekat modal tu juga. Modal tu nanti pusing-pusing lagi, cover, tutup penurunan nilai tadi. Susut nilai yang susut. Itu dia nak cerita ni. Baik. Okey, ni penting ni. Penamatan kontrak mudharabah. Okey, baca. Penamatan kontrak mudharabah. Macam mana orang kalau buat pelaburan ni, macam mana kira tamat kontrak? Macam mana nak tamat? Adakah benda tu berterusan ke? Macam mana tamat kontrak tu? Okey, bismillah. Penempatan kontrak mudharabah. Kontrak mudharabah ditamatkan dengan beberapa perkara seperti berikut. Pertamanya, pembatalan. Seperti yang kita sedia maklum, kontrak mudharabah adalah kontrak yang tidak lazim jaiz. Oleh itu, kedua-dua pihak, pelabur dan pengusaha, berhak membatalkannya pada bila-bila masa, sama ada sebelum digunakan oleh pengusaha atau selepasnya, dan sama ada pihak kedua hadir atau tidak hadir, setuju ataupun tidak setuju. Okey, nampak clear kan? Maksudnya kontrak mudharabah ni ataupun al-qirat ni kontrak jaiz, dipanggil ghairu lazim. Dipanggil jaiz minat tarafain. Dia ada jaiz minat taraf, lazim minat taraf. Ada yang kontrak dipanggil lazim minat tarafain. Macam jual beli ni orang panggil lazim minat tarafain, wajib daripada dua arah. Kalau saya dah jual, kalau benda tu lazim, duit saya, handset awak, boleh tak tiba-tiba saya tak nak lah ambil balik duit? Tak boleh. Kalau dia di luar, kalau maknanya tidak ada syarat khiyar, tak ada pilihan, bukan kerana aib, tak ada aib apa-apa pun, bukan kata handset rosak ke apa, bukan kerana tempoh pemilihan masih ada, tak, ini dah selesai dah, jual beli dah boleh tak kita kalau dah jual beli dah selesai, saya tak jadi
Tak boleh, mana boleh main-main gitu. Mana boleh tak ini? Tak. Lazim, itu panggil lazim. Kita tak boleh nak cancel suka hati kita. Benda dah jadi lazim. Itu orang panggil lazim minat tarafain. Ini akad mudharabah ni macam mana? Boleh tak? Dah orang tu tengah buat kerja, saya nak cancel. Ya, dia kata akad mudharabah ni, ulama kata dia adalah akad yang jaiz, harus. Saya dah bagi duit pelaburan, kawan tu dah buat kerja, tiba-tiba saya nak batalkan. Tapi adalah implikasi dia, tapi boleh batal. Dah tak buat kerja dah, cukup. Masih ada mana modal masih ni? Boleh. Ataupun bagi pihak pengusaha yang tengah-tengah buat kerja baru sikit ataupun baru nak start, saya rasa tak mampu lah, saya tak jadilah, nak ambil balik modal. Boleh. Dia tak ada menampung apa-apa pun, dia tidak menanggung kerugian apa-apa pun. Harus, tapi implikasi itu tak ada lah. Tapi harus dia nak batalkan. Boleh, saya tak jadi lah. Boleh. Sama ada orang tu redha ke tak redha ke, orang tu tahu ke tak tahu ke, boleh. Cuma ni nak bahaskan tentang apa, kalau pembatalan dibuat selepas kerja berjalan, ada kalanya pembatalan dibuat sebelum kerja berjalan. Ni nak bahas tadi. Okey, sekiranya kontrak ini dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua-dua pihak, kontrak mudharabah tersebut terbatal pada tarikh pembatalan dilakukan, walaupun pembatalan ini tidak diketahui oleh pihak kedua. Pembatalan ini dianggap sah apabila pelabur berkata, saya batalkan pelaburan ini, atau berkata, jangan gunakan modal ini selepas ini, atau lafaz yang seumpamanya. Walaupun orang tu tak tahu, walaupun pihak satu lagi tak tahu, saya batal lah. Maknanya itu sebenarnya patut nak tahu macam mana betul ke tak betul tu. Itu macam biasalah dalam Islam. Kalau pakat pergi ke mahkamah, mahkamah syariah, hakim akan suruh bersumpah lah. Hakim akan suruh bersumpah. Kalau berani dua-dua bersumpah, maka hak yang utama, yang pandangan yang lebih didengar adalah pandangan orang yang membuat kenyataan. Tak saya yang cakap, ada saya yang beritahu baru saya batal. Dua-dua bersumpah. Islam ni akhir sekali sumpah. Bila sumpah, dua-dua tak kena apa-apa, cuma tinggal lagi dia hakim akan menyebelahi mana. Tapi dua-dua kes selesai, cuma hakim akan menyebelahi belah mana. Islam ni semua selesai dengan sumpah. Nak kata orang zaman dulu, dia siqah orang zaman dulu lah. Dia kalau dia tak betul, dia tak akan bersumpah. Tapi orang zaman ni sumpah pun jadi kerja. Nak kata orang zaman dulu ni, dia tak akan bermain dengan sumpah. Sumpah ni antara dosa besar. Yaminul kadhibah ni, sumpah palsu ni dosa besar, kabair. Sumpah palsu, dia bersumpah tapi palsu, dia tahu dia tipu. Dia berniaga ataupun dia nak mencapai sesuatu keinginan dunia, dia guna nama Allah Ta'ala, mana tak besar. Dia jadi Allah, dia menjadikan Allah sebagai dinding dia, nak cover dia. Ini kabar dia ni. Kan ada disebut khamsun yuftirna, 5 perkara yang membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala lah. Salah satu kan al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Di samping ribah, namimah, mengumpat, memfitnah, al-kadhib, cakap dusta, an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwah. Yang kelima al-yaminul kadhibah, membatalkan. Mana membatalnya? Membatalkan pahala puasa, tak dapat pahala. Demi Allah, demi Allah, demi Allah dah. Demi Allah manis ni, padahal masa rebang. Suka bersumpah, nak suruh lakukan sesuatu disebut nama Allah. Itu kabar yang dosa besar. Aywan, dalam sirah kontrak mudharabah ini tak ada disyaratkan bertulis, mengelakkan benda-benda di sini. Tak disyaratkan apa? Tidak disyaratkan bertulis. Tak. Sirah dari segi hukum itu je. Disunatkan ada saksi. Saksi itu sunat.
Tapi tak ada. Kontrak zaman dulu semua tak ada. Islam ni semuanya pakai gitu, kepercayaan. Ayo. Baik. Selepas kontrak dibatalkan, berusaha tidak berhak menggunakan modal pelaburan untuk membuat sebarang pembelian. Jika dia membeli suatu barangan sebelum mengetahui tentang pembatalan tersebut, pembelian tersebut tidak berbuat kuasa. Pengusaha dibenarkan menjual barangan perniagaan yang masih ada jika dijangka boleh menghasilkan keuntungan. Okey, terus. Walau bagaimanapun, jika pelabur menuntut supaya barang tersebut dijual, pengusaha bertanggung jawab menjualnya untuk ditukar kepada wang tunai dan seterusnya mendapatkan keuntungan. Pengusaha juga bertanggung jawab melunaskan segala hutang menggunakan wang pelabur. Nah, jadi selepas kontrak dibatalkan, pengusaha tidak berhak menggunakan modal pelaburan. Maknanya kalau dah batal, dah dia tak ada sentuh dah modal pelaburan, okey, untuk nak membuat pembelian-pembelian lain tak ada dah. Jika dia membeli sesuatu barangan sebelum mengetahui tentang pembatalan tersebut, sebab pembatalan akan berkuat kuasa daripada dia melafazkan kan. Tapi dia dah beli dah barang sebelum dia tahu tentang hal pembatalan, maka pembelian tersebut tidak berkuat kuasa. Jadi tak sah. Kena pulang balik ya. Kalau dia ada beli itu boleh. Maknanya waktu dia beli tu macam dia pakai harta orang, memang tak sah pun, macam gitulah. Waktu dia beli tu kan, secara hakikat al-ibratu fi nafsil amri. Ada bagi nafsil amri tu, kita mengambil kira hukum ni pada yang realiti. Sewaktu kamu beli tu, kamu tak tahu bahawa sebenarnya pelabur dah batal, tapi kamu dah beli. Tapi pada hakikat realitinya, sebenarnya kamu masa beli tu kamu pakai duit orang, tak sah. Semua hukum gitu tuan-tuan. Hukum kita ambil fi nafsil amri, pada diri situasi yang sebenar. Kita tak ambil tanggapan saya, lepas tu tak sah. Orang azan puasa Ramadan, tak bila azan awal 2 minit. Kita pun buka, mana tahu saya sangka saya buka. Saya sangka dah masuk dah. Tiba-tiba confirm, rupanya memang waktu kita buka tadi, kita buka 2 minit sebelum tenggelam matahari, maka puasa kita tak sah, batal dan wajib kena qada. Bukan salah saya, salah tabilah. Baru berlaku kat masjid saya, orang tengah kacau-kacau, masjid kita sendiri kena. 7.14, sekarang ni kan 7.16, 7.14 saya pergi sembahyang Isyak tu, orang datang, Ustaz, dia tak bilang azan apa. Jadi dia tengok jam yang skrin ni, rupanya jam tu tengah rosak. Dia azan. Yang paling banyak batalnya orang yang berbuka puasa kat masjid. Sebab buka masjid memang dengar yang tu kan. Jadi hukum dari segi fiqh tak sah. Sebab apa tuan-tuan tak sah? Sebab kita puasa waktu siang ke malam? Siang. Berbuka waktu apa? Siang ke malam? Malam. Kita ketika sedang duduk waktu siang, asalnya siang, dia pegang situ, tak akan jadi malam melainkan dengan yakin. Berbuka mesti yakin. Berbeza sahur, kita waktu malam, waktu bersahur kita duduk waktu apa? Malam ke siang? Malam. Bersahur waktu apa? Malam. Nampak? Sebab tu kalau orang bersahur, ni apa, subuh ke belum ni? Nampak gelap ni? Tak apa. Subuh lagi, malam lagi. Boleh. Kod boleh. Ada gini. Boleh. Bangun gelap, nampak. Jangan buka tingkap, makan dulu. Jadi boleh berbuka. Kalau berbuka, masuk ke belum? Masuk dah kot. Tak boleh, salah.
Sebab berbuka ni soal daripada siang nak pergi ke malam. Maka kalau kita berbuka main agak-agak, dia akan pergi kepada asal. Asal masih siang. Gitu. Asal masih siang. Waktu kita malam nak bersahur tadi, asal masih memang malam. Jadi kita ni kenapa kuat lagi nak bersahur ni? Sebab saya sedang duduk malam ni. Memang asal malam lah. Jadi saya sahur je lah. Bismillah, sahur. Kau nampak? Boleh gitu, kita dah lewat. Makan dulu. Tak apa, insyaAllah. Selamat. Lepas tu, jangan tengok jam lah. Bismillah. Berbuka tak boleh. Tak boleh agak-agak, jangan tengok jam. Tak boleh. Berbuka, jadi sangat yakin. Sunat menyegerakan berbuka, tetapi dengan syarat yakin. Dan orang yang buka awal ni, walaupun bukan kesalahan dia, dia anggap dia muqassir, dia cuai. Sebab kamu kena pastikan, tak cukup kamu dengar azan, kamu kena tengok handset. Kita kena cari jalan. Sebab tu dia anggap tak sah sebab cuai. Bahkan ada orang, saya tanya, orang-orang yang buka puasa dekat masjid tu, kamu tak tahu ke apa bila ni azan awal? Ada seorang yang hadir, dia cerita 7.14 tu azan. Orang ni bila ngomong, awak tak bila azan ni makan juga. Maknanya dah tahu. Pelik. Tapi untung lah. Jadi dia untung pula. Ni bagus ni. Patutnya 7.16 baru makan. Ni 7.14 dah boleh makan. Sebenarnya tahu. Semuanya awal. Tapi dah azan makan. Ini bagi muqassir ni salah. Sebab tu kena qadha. Dalam mazhab Syafi'i batal puasa sebab ada kecuaian di situ, ada unsur kecuaian. Jangan makan kita kalau tak tahu, tak dengar azan tak dengar, apa tak dengar, tak tahu pukul berapa, wajib lewatkan sampai yakin lah kan. Ijtihad wajib lewatkan, tak boleh ambil awal. Maknanya contoh sekarang ni kita hari ni 7.15 ke 7.16 ada main macam tu, azan tak dengar apa, ambil lah 7.16 lah, 7.17 itu jadi wajib pula, wajib supaya yakin. Kalau tidak tak sah. Maknanya tak boleh, bukan hanya azan je. Sebetulnya azan manusia manual kan. Itu pun 7.14 tu azan. Tok Bila makan dulu dah 7.13. 7.13 dia dah suap dah. Dia lagi awal. Fobia. Kita tak elan, kita takut dia kena kecam. Takut dia baru 3-4 hari lepas. Fobia dia. Saya tak nak dah azan maghrib, cari orang lain. Suruh Tok Bila satu. Jadi kita kata Tok Bila dia kena banyak sumber. Handset ada, memang dia orang thiqah, sumber itu kena banyak. Sama orang buka pun kena banyak sumber juga lah. Bila azan, tengok dulu betul dah. Jangan main azan je, tengok sini. Itu cara dia. Okey, baik. Okey, itu implikasi dia. Maknanya dia boleh turun kepada apa tadi? Kepada waris. Okey, yang kedua lah, kematian salah satu pihak. Ini kerana seperti mana yang anda sedia maklum, salah satu syarat sah kontrak ialah kelaikan mengganti wakil. Setelah salah satu pihak meninggal dunia, kelaikan ini terbatal. Walau bagaimanapun sekiranya pelapor meninggal dunia, pengusaha masih berhak menjual barang yang ada bersamanya untuk mendapatkan semula modal, iaitu ditukarkan menjadi wang tunai walaupun tanpa kebenaran waris pelapor. Langkah ini berpandukan kebenaran pelapor sebelum ini. Langkah ini juga akan membolehkan pengusaha mendapatkan keuntungan. Berbeza dengan kematian pengusaha, waris pengusaha tidak dibenarkan menjalankan urusan pelaporan kecuali setelah mendapat kebenaran pelapor. Ini kerana pelapor mungkin hanya bersetuju dengan pengusaha sahaja dan tidak bersetuju untuk menyerahkan pelaporan kepada waris pengusaha. Yang kedua, benda yang boleh membatalkan kontrak mudharabah ni, tuan-tuan, kalau ada berlaku kematian salah satu pihak.
antara dua yang berakad. Pengusaha meninggal, tengah-tengah buat kerja pengusaha meninggal. Jadi sekarang ni soalan ni, boleh tak waris nak continue? Ni akan timbul isu ni. Kita melabur kepada satu orang, dan orang tu sedang usahakan, tiba-tiba kawan tu meninggal. Anak dia kata, tak apa, saya nak sambung yang ayah. Sebab saya nak juga, saya tak nak. Maknanya saya tetap nak yang bahagian 50% tu. Sebab ni bukan projek besar. Jadi waris kata, saya nak continue. Saya nak. Boleh ke waris ni continue? Itu soalan dia. Ataupun yang meninggal pelabur. Bila dia meninggal pelabur, anak-anak dia tengok dia ni ada buat pelaburan. Boleh ke anak kata, tak apa, teruskan pelaburan tu? Waris ni kata, teruskan pelaburan. Nanti untung bagi kami. Kami akan jadikan faraid. Boleh ke gitu? Ini dia kata salah satu daripada yang membatalkan kontrak. Batal terus dah. Tak ada dah cerita kontrak tu. Terus terbatal dah. Dengan kematian salah satu pihak. Ini kerana seperti mana yang anda sedia maklum, salah satu syarat sah kontrak ialah kelayakan melantik wakil. Ini daripada awal-awal dulu, salah satu syarat dua orang yang berakad ni, orang yang khususnya akad yang jenis pelaburan ni, dia mesti ada keahlian untuk nak memberikan wakalah. Dia boleh wakilkan orang. Siapa orang yang boleh wakilkan orang ni, tuan-tuan? Orang yang kalau dia buat sendiri boleh. Sebenarnya pelabur dia boleh meniaga sendiri, tetapi dia wakilkan orang untuk uruskan harta dia. Jadi dia kena ada sifat wakalah. Orang yang dia sendiri, orang OKU ke apa, kalau dia nak suruh buat melabur, nak buat bisnes dia sendiri pun tak boleh. Maka tak boleh dia nak wakilkan orang untuk buat bisnes dia. Tak boleh. Tak boleh dia. Tak boleh. Jadi dia kata setelah satu pihak meninggal dunia, kelayakan ini terbatal. Terbatal. Walau bagaimanapun, sekiranya pelabur meninggal dunia, kelayakan apa? Orang meninggal, mana boleh wakil lah orang. Orang meninggal, dia dah meninggal. Dia boleh ke dah meninggal? Mana boleh. Bila dia tidak lagi ada keahlian untuk nak wakil orang sebab dia meninggal, maknanya dia akad itu tak boleh nak diteruskan. Sebab dia kalau ketika pewaris nak ambil, bila kamu terima wakalah daripada ayah kamu? Nampak? Waris nak continue pekerjaan ayah dia meninggal, bila kamu dapat mandat wakalah daripada ayah kamu? Ayah kamu meninggal dah, tak dapat. Macam mana kamu nak buat satu kerja yang kamu tidak menerima wakalah? Sama juga bila ayah yang pelabur ni meninggal, mana boleh anak nak ambil? Bila ayah kamu wakilkan kamu supaya menyambung kontrak ni, tak ada wakalah. Wakalah itu dah terbatal dengan sebab meninggal dunia. Jadi walau bagaimanapun, sekiranya pelabur meninggal dunia, pengusaha masih berhak. Yang boleh dibuatnya apa benda je? Kontrak dah terbatal dah ni. Bila pelabur meninggal dunia, yang boleh dibuat oleh pengusaha adalah dia ada ruang kat situ untuk jual. Padahal kalau ikutnya tak boleh dah, sebab dia wakalah dia. Orang tu kan wakil ke dia, dah terbatal dah. Tapi dia boleh lagi syarat benarkan benda-benda yang untuk nak kembalikan balik modal tu kepada duit tunai. Boleh jual aset. Jual aset ni pengusaha. Kalau ikut dia patut tak boleh gerak dah. Tak boleh gerak dah dengan modal tu. Ni modal orang ni. Orang tu meninggal dah. Patut tak boleh gerak dah. Tapi syarat benarkan jual barang yang ada bersama dia untuk dapatkan semula modal. Aset-aset yang ada bisnes ni nak jual. Jual tu sah dah tu. Sah, dibenarkan sebab masalah lah. Masalah mursalah lah ni. Masalah mursalah, mana dibenarkan.
Kalau ikut kamu ni tak boleh, kamu orang panggil hukum jual beli orang punya. Kita tolong jual barang orang. Jadi gitu sebenarnya. Tapi dibenarkan sebab nak kembalikan balik aset-aset tu menjadi modal. Dia boleh jual, iaitu ditukarkan menjadi wang tunai walaupun tanpa kebenaran waris pelabur. Tak salah cara. Ini bukan harta waris pelabur lagi. Dia jual dulu, jual je. Langkah ini berpandukan kebenaran pelabur sebelum ini. Langkah ini juga akan membolehkan pengusaha mendapatkan keuntungan. Berbeza dengan kematian pengusaha. Kalau pengusaha yang meninggal, waris pengusaha tak dibenarkan menjalankan urusan pelaburan. Waris pengusaha dia nak ganti ayah dia nak buat kerja, tak boleh. Sebab apa? Bila ayah dia wakil dia, tak ada wakalah, tak ada. Ini kerana pelabur mungkin hanya bersetuju dengan pengusaha sahaja dan tidak bersetuju untuk menyerahkan pelaburan kepada waris pengusaha, pasal dia duduk dekat pelabur dia. Pelabur ni mungkin sekarang ni pelabur dia senang untuk bermuamalah dengan si mati ni je. Dia tak nak bermuamalah dengan anak si mati. Sebab tu tak boleh anak-anak si mati pandai-pandai nak continue kerja ayah dia, tak boleh. Sebab hari tu akad antara pelabur dan ayah dia, bukan dengan dia. Jadi mudah cerita tak ada konsep continue. Konsep continue tu tak ada, kita kena putuskan. Lepas tu dapat untung, dia ambil keuntungan dia, modal dia pulang balik. Kamu ambil kat situ faraid. Kamu nak buat berniaga, nak melabur balik, melabur semula. Tapi hal lepas mati ni dah tak ada dah. Gitu cara dia. Ayat yang ketiga, dia minta apa? Yang meninggal siapa? Waris. Tak boleh. Sambung tak boleh. Perlu akad baru. Mana perlu akad baru. Kena clear dulu, dapat maknanya sekali modal. Dia tahulah, dia clearkan sebalik modal tu apa. Walaupun kerja tu mungkin masih ada, tak apa, kerja. Sebab tu akan jadi aset dia juga. Keuntungan yang dah ada diberikan dulu pada waris, yang bahagian dia. Kemudian baru kita akad baru. Sekarang saya akad dengan awak pula sebagai anak. Kena putuskan dulu. Sebab macam mana nak sambung, akad dah batal. Akad dah batal, bukan dibatalkan, terbatal. Baik. Kalau perjanjian antara pelabur dengan pengusaha itu dia buat sedalam perkara saya pelabur, saya nak wakil sebenarnya jaga dia. Dalam kontrak dia wakil dia. Okey. Yang tu dia akan kembali kepada hak yang asal, yang depan ya. Dia kata pelabur ni mesti dia yang sendiri yang sebagai wakil. Pengusaha mesti dia tak boleh dia buat urusan tapi dengan orang lain yang ada dinamakan sebagai, tak boleh. Dia dalam awal-awal lagi dalam akad, dia tak boleh. Itu orang yang dekat akad lagi dah masalah. Dekat akad, macam mana cara saya berakad? Kalau dia kata saya berakad, saya laburkan kepada awak 5,000 ini, dan kalau ada apa-apa yang berlaku pada saya, ini akan jadi, mana dekat akad dah problem. So, mana boleh akad macam tu? Akad dia sendiri. Dalam akad dia letakkan persyaratan. Bukan semua akad. Dalam akad bukan semua syarat boleh buat masuk. Saya melabur, lepas tu nanti lepas saya mati apa, ini syarat, tapi syarat yang menyalahi daripada syarat. Syarat yang menyalahi syarat. Syarat kata mati je batal. Bila meninggal dunia je batal. Sama ada akad tu tak sah kalau orang buat syarat gitu, ataupun akad sah tetapi syarat jadi lara, jadi sia-sia. Syarat tu jadi tak terpakai lah. Bila meninggal je memang batal, walaupun ada dia mensyaratkan sesuatu. Ayat batalan ketiga,
salah satu pihak gila atau pengsan walaupun bersifat sementara. Ini kerana penyakit ini menyebabkan kontrak tidak sah. Apabila penyakit ini muncul, kontrak dengan sendirinya terbatal. Dalam keadaan ini, pengusaha akan menguruskan modal jika pelabur mengidap gila atau pengsan, sementara penjaga wali pengusaha akan menguruskan modal dengan izin pelabur jika pengusaha mengidap gila atau pengsan. Ini betul tak bahasa Melayu ni? Salah satu pihak gila atau pengsan? Betul salah satu pihak menjadi gila atau pengsan? Terkejut dengar salah satu pihak gila. Maksud dia ni salah satu pihak itu jadi gila lah dah. Menjadi gila, maknanya salah satu dua yang berakad tadi, pengusaha dan juga pelabur. Yang ini pengsan ke dia tulis sini ya? Kalau pengsan tak ada masalah bahasa pengsan. Takkan pengsan tak boleh. Ini yang bahasa Arabnya. Oh, pengsan patah lalu. Kawan tu apa kali pengsan lah. Al-Qirat 229. Ini yang bahasa Arab 229. Okey, Al-Qirat. Kat mana ni? Sini ya. Pendapatan kontrak belakang. Kita tengok apa bahasa Arab tu. Ini dah nombor. Junun ahadil aqidain atau ighma'ih. Mana salah satu pihak gila atau pengsan walaupun sifat sementara. Ini kata dia. Wa in zadaka anqur wa in zada zalika anqur li anna kullu min al-waqt. Dia bukan pengsan lah ni dia macam apa orang panggil? Koma. Panjanglah. Koma. Kalau pengsan Allah. Dia darah rendah. Jadi komang lah istilah yang lebih tu lah. Pengsan ni biasa sekejap orang gelap mata, hilang sekejap. Tengok batal dah. Tengok dah batal dah, baru pengsan sekejap dah. Jadi dia kata salah satu pihak itu gila atau koma lah, walaupun bersifat sementara. Ini tak sedar terus lah, tak sedar terus. Ini kerana penyakit-penyakit ini menyebabkan kontrak tidak sah. Okey, baca sikit tadi. Baca. Apabila penyakit ini wujud, apabila penyakit ini wujud, kontrak dengan sendirinya terbatal. Dalam keadaan ini, pengusaha akan menguruskan modal jika pelabur mengidap gila atau pengsan, sementara penjaga wali pengusaha akan menguruskan modal dengan izin pelabur jika pengusaha mengidap gila atau pengsan. Nampak? Dia kata ini kerana penyakit-penyakit ini menyebabkan kontrak tidak sah. Apabila penyakit ini wujud, kontrak dengan sendirinya terbatal. Dalam keadaan ini, pengusaha akan menguruskan modal jika pelabur mengidap gila atau pengsan, sementara penjaga, yakni wali kepada pengusaha ni, wali pengusaha akan menguruskan modal dengan izin pelabur jika pengusaha mengidap gila atau pengsan. Dia kata begini, lianna kullam minhuma law qarana al-aqdu lam yasih fakadhalika idza tara'a alayhi qat'u wa yaqumu al-'amilu bitamdidil mal. Pekerja akan tamdidil mal law kana alladhi junna aw ughmiya alayhi al-malik wa waliyul 'amil biidnil malik law kana alladhi junna alayhi al-'amil wa waliyul 'amil biiznil malik law kana alladhi junna aw ughmiya alayhi al-'amil. Jadi dia gini, kalau ikut bahasa ni nak, dia kata
dalam situasi salah seorang tu jadi gila contohnya, maka amil pekerja dia bukan ni dikata pekerja apa tadi? Dia kata pekerja apa? Ada kontrak dengan sini dalam keadaan pengusaha akan menguruskan. Nampak? Kalimah menguruskan tu yang confuse tu. Kan dah terbakar, nak urus apa lagi tak? Ni yang confuse ni sebenarnya bukan mengurus. Bahasa Arab dia panggil tamdid. Tamdid ni maksudnya leburkan, cairkan. Untuk nak pulang balik dah kontrak dah batal. Itu menguruskan tu yang jadi kita jadi pening ni. Kalau ada orang dia tak perasan, dia pun tak tahu dia sedang pening. Itu lagi bahaya, itu lagi pening. Menguruskan tu, kalimah menguruskan tu, macam mana nak menguruskan modal sedangkan akad dah batal. Maksud dia tu tamdid, maknanya yang dicairkan baliklah. Okey, tamdid mal law kana alladhi, sekiranya yang gila itu adalah pelabur. Gitu bahasanya, kalau faham macam tu, sekiranya yang gila itu adalah pelabur. Jadi kerja amil buat apa? Kerja amil adalah pergi cairkan, jadikan balik duit. Baik, sebab apa? Sebab gila dah ni. Wa waliyul amil wa walla al-amilu bi iznil malik law kana alladhi junna aw ughmiya alayhi amil wa waliyul amil bi iznil malik. Lepas tu pula, kalau yang gila itu adalah pekerja, kalau yang gila itu adalah pekerja, siapa yang akan nak jual? Bukan pelabur. Wali, penjaga. Sebab sekarang ni pekerja gila kan. Bila gila kan ada penjaga. Siapa jaga dia? Adalah waris dia lah, kerabat-kerabat dia lah. Jadi kerabat-kerabat dia ni dengan izin pelabur. Sekarang ni kontrak dah tak jalan lah ni. Pengusaha ni, pekerja ni, ayah saya ni tiba-tiba jadi tak betul lah, pesan koma. Jadi saya minta izin lah, saya nak jual lah. Saya nak jual lah aset ni. Sebab saya nak pulang balik lah. Modal nak kira lah, mana modal, mana untung. Gitu cerita dia. Jadi bila ibarat ni dia tak berapa nak faham. Baik, yang keempat. Kemusnahan modal pelaburan yang menjadi subjek dalam kontrak ini. Dengan kemusnahan ini, kontrak tersebut tidak membawa apa-apa makna. Tidak kira sama ada kemusnahan ini disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, banjir, atau disebabkan oleh perbuatan pelabur atau pengusaha. Walau bagaimanapun, pengusaha akan tetap mendapat bahagiannya jika kemusnahan tersebut disebabkan oleh pelabur. Sekiranya kemusnahan tersebut disebabkan oleh perbuatan pengusaha, pelaburan tersebut dianggap tamat jika pengusaha tidak mahu membayar ganti rugi. Pelaburan tersebut hanya boleh diteruskan semula setelah pengusaha membayarnya. Ini kemusnahan. Okey, sikit gitu. Begitu juga dengan kemusnahan yang disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Sekiranya pihak tersebut tidak membayar ganti rugi, pelaburan dianggap tamat. Walau bagaimanapun, apabila ganti rugi dibayar, pelaburan akan diteruskan. Pihak yang sepatutnya membuat tuntutan ganti rugi dalam keadaan ini ialah pelabur. Ini sekiranya pelaburan tersebut tidak memperolehi keuntungan. Namun, jika ada keuntungan, kedua-dua pihak bertanggungjawab membuat tuntutan ganti rugi kerana mereka berkongsi ganti rugi tersebut. Okey, yang keempat, perkara yang boleh membatalkan pelaburan ialah kemusnahan. Punahlah, hancurlah, rosaklah, hilang, modal habis ranap, disebabkan macam-macam sebab lah. Jadi kalau dah tak ada modal, apa maknanya pelaburan? Sebab tu dia subjek penting, dia kata dia subjek utama lah dalam pelaburan, modal. Kalau tak ada modal, tak ada lah pelaburan. Tiba-tiba modal tu punah. Kenapa? Bencana alam, banjir, disebabkan oleh perbuatan pelabur, pengusaha meniaga sampai tahap tak ada modal, habis.
Walau bagaimanapun pengusaha akan tetap mendapat bahagiannya jika kemusnahan tersebut disebabkan oleh pelabur. Pelabur yang buat lah. Jadi untung dia tu tetap ada bahagian dia. Sekiranya kemusnahan tersebut disebabkan oleh perbuatan pengusaha, pelaburan tersebut dianggap tamat jika pengusaha tidak mahu membayar ganti rugi. Memang pengusaha kena bayar ganti rugi kalau kesilapan tu daripada dia, tapi kalau dia tak mau bayar, tak ada, kita tak ada modal. Macam mana nak berniaga tak ada modal, tamat lah. Cuma tamat, tak ada dah urusan dari segi pelaburan. Tinggal lagi pelabur nak tuntut je lah dengan pengusaha. Tuntut lah, pergilah mahkamah ke apa, yang penting dia kena bayar ganti rugi. Okey. Baik. Begitu juga dengan kemusnahan disebabkan oleh pihak lain. Orang lain, bukan pelabur, bukan pengusaha. Ada pihak lain yang merosakkan modal. Sekiranya pihak tersebut tak membayar ganti rugi, pelaburan tamat. Tapi kalau dia bayar ganti rugi, memang mudah, lepas tu dia nak ganti balik modal tadi, sambung, tak ada masalah. Gitu saja. Taib. Percanggahan antara pelabur, yang ni kita tak baca sebab kita tak suka cerita pasal bercanggah-canggah ni. Bercanggah pada balah ni, elakkanlah perbalahan bulan puasa ni. Ni kebalah ni adalah balah benda antara pelabur dan juga pengusaha ni. Baca sendiri lah tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita boleh baca sikit ni wadiah sikit, ada masa lagi. Simpanan wadiah ma'rif. Dalam bahasa Arab, wadiah atau simpanan merujuk kepada perbuatan meletakkan sesuatu barang kepada seseorang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Istilah ini juga digunakan untuk barang yang ditinggalkan. Dalam wadiah yang ada daripada perkataan al-walad, iaitu meninggalkan. Perkataan ini ada disebutkan dalam sebuah hadis. Hendaklah golongan-golongan yang meninggalkan sembahyang Jumaat berhenti daripada perbuatan mereka meninggalkan sembahyang Jumaat, atau demi Allah jika mereka berzikir, Allah akan menutup hati mereka dan mereka akan menjadi sebahagian daripada golongan yang lain. Istilah ini menurut syarak pula merujuk kepada sesuatu barang yang disimpan. Ia juga merujuk kepada kontrak penyimpanan. Maksud kedua inilah yang dimaksudkan dalam tajuk ini. Dengan ini, wadiah bermaksud mewakilkan seseorang untuk memelihara sesuatu hal milik atau sesuatu yang dihormati yang tertentu dengan cara tertentu. Maksud sesuatu hal milik ialah sesuatu yang dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki, seperti benda yang suci dan boleh digunakan. Maksud sesuatu yang dihormati yang tertentu pula ialah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk dimiliki, tetapi sah untuk dipelihara atau dijaga, seperti anjing yang terlatih. Sesuatu yang dihormati bermaksud sesuatu yang syarak tidak perintahkan ia dimusnahkan. Kita akan berbicara pada ini dengan dalam tajuk hukum. Baik. La ilaha illallah. Itu wadi'ah. Wadi'ah asal dalam bahasa Arab daripada perkataan wada', kan tawah widah. Tawah widah. Ini wadi'ah. Maknanya dia wadi'ah tu berasal daripada perkataan wada'. Yang kita sebut dalam tawah selamat tinggal. Maknanya tinggal. Wadi'ahnya asal tinggal. Benda tinggal, betul lah tinggal. Kita tinggalkan harta kita pada seseorang. Itu wadi'ah. Mana yang kata asal perkataan dia tinggal? Ada hadis, ada